kita harus memikirkan hubungan kita dengan alam sekeliling, alam sekitar, dunia semula jadi. Tasik Bera merupakan tasik air tawar semula jadi yang terbesar di Malaysia, iaitu seluas kira-kira 6,800 hektar yang terletak di bahagian tenggara negeri Pahang Darul Makmur. Satu ketika pada tahun 1994 ada pihak dari bangsa-bangsa bersatu datang untuk melihat Tasik Bera dan juga bukan itu sahaja, untuk menjadikan dia satu model, satu contoh yang terbaik di mana perkara berkaitan dengan alam semula jadi dibangunkan di bawah Ramsar Site. Kawasan ini telah diwartakan kerajaan sebagai tapak Ramsar atau tapak lembap berkepentingan antarabangsa yang pertama di Malaysia pada 10 November 1994. Bertujuan untuk mengekalkan ciri-ciri ekologi tanah lembap dan kemampanan sumber-sumber istimewa yang terdapat di Tasik Bera. Tapak Ramsar adalah penting bagi konservasi burung, air dan tanah lembap. Tanah lembap memberikan banyak faedah kepada masyarakat, iaitu makanan dan habitat untuk ikan dan hidupan liar termasuk spesies yang terancam. Peningkatan kualiti air, penampan banjir, produk semula jadi yang bermanfaat dari segi ekonomi untuk kegunaan manusia serta peluang untuk rekreasi, pendidikan dan penyelidikan termasuk generasi akan datang. Kita tahu Tasik Bera ini mempunyai banyak keunikannya, terutama spesies haiwan yang terancam ataupun yang hampir pupus. Misalnya kumpulan ikan kelisa dan burung-burung hijrah yang singgah di sini. Semua itu perlu dipelihara. Dan tapak Ramsar kalau dipelihara mempunyai kepentingan kepada bukan saja kerajaan Malaysia tetapi yang penting penduduk tempatan. Di persekitaran Tasik Bera ini terdapat penempatan kaum asli pribumi Semelai yang menetap dan bermastautin di sekitar Tasik Bera sejak 600 tahun yang lalu dan digelar Semak Tasik yang bermaksud orang Tasik. Tasik Bera ini diduduki oleh sekumpulan manusia yang memanggil diri mereka Semelai, S-E-M-E-L-A-I. Orang Semelai ini bukan orang tempatan. 4,000 tahun dulu, mengikut kajian arkeologi, mereka sudah berhijrah dari Cambodia ke sini. Ya? Jadi bahasa Semelai itu bukan bahasa Austronesia. Bukan satu kelas, satu kumpulan, satu kategori dengan bahasa Melayu. Tapi Semelai Austroasiatik. Di sekitar Tasik Bera, ada kira-kira 3,000 penduduk kaum Semelai yang mendiami 11 kampung dengan 15% daripada mereka bergantung kepada hasil tapak Ramsar untuk kelangsungan hidup seperti mencari hasil hutan, membuka ladang dan tangkapan ikan. Selepas Tasik Bera diwartakan, pengurusan Tasik Bera diketuai oleh Jabatan Perhilitan bersama jabatan-jabatan lain seperti Jabatan Perhutanan, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Perikanan bagi memastikan kelestarian ekosistem Tasik Bera sebagai tapak Ramsar. Tapak Ramsar perlu dilindungi dan dipelihara ekosistem Tasik Bera agar berada dalam seimbang dari segi ekologi dan sosioekonomi. Bagi menjayakan perlindungan dan pemeliharaan ekosistem Tasik Bera, dua perkara penting perlu dilakukan, iaitu yang pertama, kajian saintifik flora, fauna dan ekologi. Kajian-kajian tentang kepelbagaian biologi, flora, fauna, ekologi
dan termasuk sosioekonomi sangat berkurangan. Jadi kita ingin lihat tapak Ramsar Tasik Bera ini menjadi rujukan antarabangsa. Jadi kita berharap agar semua pihak dapat bekerjasama menyediakan bantuan keuangan, menyediakan tenaga saintifik untuk membuat kajian-kajian bagi memertabatkan Tasik Bera sebagai tapak Ramsar pertama di Malaysia. Keduanya sokongan dan penglibatan penduduk tempatan dalam hal Tasik Bera iaitu komuniti Semelai sangat penting. Mereka mestilah faham tentang kepentingan dan manfaat pemeliharaan persekitaran dan sumber jaya tanah lembap. Pada masa sekarang sebab di dalam pemeliharaan alam sekitar ini orang Semelai memang sangat terkenal kerana dulu kalau ikut penyelidikan yang saya lakukan itu kalau waktu dahulu orang Semelai mereka ada dipanggil Tuhan Dak. Tuhan Dak ini maksudnya Tuhan Lubuk. Tuhan Lubuk ini dia akan menjaga lubuk dia. Maknanya lubuk ini dalam konsep dia adalah konsep Semelai lubuk yang kita nampak di sungai biasa, tetapi sebenarnya di itu lubuk kerana banyak resources iaitu ikan. Jadi dia panggil lubuk-lubuk yang tertentu. Jadi dalam komuniti Semelai dia ada penjaga setiap lubuk dan itu dijaga untuk selama bergenerasi lah. Dan mereka yang akan memastikan resources terutama sumber ikan dekat situ tidak akan habis. Jadi itu adalah pemeliharaan mereka semenjak daripada dulu dan mereka juga akan menjaga persekitaran di kawasan tersebut. Saya lihat orang Semelai mempunyai falsafah hidup mereka masing-masing. Orang Semelai ini merupakan orang yang suka pada keamanan, peace loving, keamanan. Dia suka berterus terang dengan sesiapa pun. Dia suka melihat alam sekitar itu sebagai hak mereka untuk memeliharanya. Itu ideologi hidup mereka. Menjaga, memelihara, menjadi penjaga kepada alam sekeliling. Alam beraja, luak berpenghulu, bukit bukau, batin nan punya. Nan punya maksudnya batin itu penjaga kepada alam sekitar dan menyimpannya sebagai penjaga. Masyarakat orang asli Semelai juga perlu diterapkan elemen perasaan cinta dan pentingnya kelestarian ke atas tapak Ramsar. Ini sebenarnya berkait dengan epistemologi orang Semelai. Kerana dalam setiap komuniti di dunia dia ada epistemologi dia, iaitu pandang dunia. Orang Semelai percaya bahawa Tasik Bera itu dahulunya adalah satu perkampungan dan perkampungan itu berkait dengan yang keruing. Maknanya kalau katalah Seluh dan Celau. Seluh dan Celau ini maksudnya dia adalah malapetaka yang besar. Jadi orang Semelai tidak boleh sewenang-wenang yang mengerjakan persekitaran itu disebabkan mereka tak nak Seluh dan Celau itu berlaku sekali lagi. Maknanya banjir besar yang boleh menenggelamkan keseluruhan kawasan kawasan Tasik Bera itu. Jadi mereka tak nak. Dan kepercayaan itu yang memungkinkan kelestarian dan juga penjagaan alam sekitar. Kebergantungan penduduk tempatan kepada Tasik Bera dan persekitaran Tasik Bera perlu diberikan pendekatan baharu demi keseimbangan ekologi Tasik Bera. Selepas Ramsar diwujudkan, cara hidup dan ekonomi penduduk pun terpaksa sedikit berubahlah. Daripada dulu boleh katakan lebih separuh bergantung kepada sumber hutan. Daripada hutan kepada sumber kebun lah, kebanyakannya kebun getah lah. Jadi mereka bekerja sebagai penoreh, penoreh. Ada juga sebahagian kecilnya sebagai peniaga, ada juga yang bekerja dengan kerajaan dan swasta lah. Tapi bagi orang kampung, mereka 100% bergantung pada pertanian lah. Tapi dalam masa yang sama juga mereka ada buat kebun. Dalam kebun tu mereka berkongsi sesama mereka, maknanya mereka menanam sayur-sayuran dan bila musim, terutamanya bila musim hujan tergujur macam sekarang ni, maknanya dari situ mereka ada menanam ubi keledek, ubi kayu. Selain dari itu, demi meningkatkan pendapatan mereka, beberapa bidang baru diterokai. Antaranya adalah mengusahakan kraft tangan, mengusahakan ternakan ikan air tawar dan ternak madu kelulut.
Bagi mencapai matlamat, Tasik Bera sebagai tapak Ramsar yang berkepentingan dalam memastikan kepelbagaian biologi yang stabil, menyumbang kepada perubahan iklim dan manfaat serta sokongan penduduk tempatan, kajian saintifik dan sosioekonomi perlu disegerakan, berterusan dan dilakukan secara sistematik. Satu jawatankuasa penasihat pengurusan dan pentadbiran Tasik Bera perlu ditubuhkan. Tapak Ramsar adalah satu tapak yang istimewa. Malaysia sangat bernasib baik untuk mendapat nama Tasik Bera ini sebagai tapak Ramsar pertama, dan kita mestilah sama-sama menjaganya. Semua kriteria tapak Ramsar itu mesti dijaga dan semua pihak, terutamanya penduduk tempatan, mestilah diberikan satu program pendidikan yang mantap supaya mereka bersama-sama dengan agensi kerajaan memastikan bahawa tapak Ramsar ini terpelihara dan sentiasa mendapat perhatian antarabangsa sebagai tapak Ramsar yang penting di kawasan tropika. Sumbangan daripada semua pihak termasuk agensi kerajaan dan pihak korporat dialu-alukan bagi menjayakan usaha untuk melestarikan tapak Ramsar pertama di Malaysia ini. Adalah menjadi harapan Profesor Dr. Ahmad Ismail agar kajian dapat disegerakan.